kerajaan negeri Pahang sudah boleh dibentuk apabila pengurusi perhubungan Pakatan Harapan Datuk Seri Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor, beliau menjadi pengurusi perhubungan Pakatan Harapan di Pahang, telah pun bersetuju untuk bergabung bersama-sama dengan UMNO Barisan Nasional, saudara. Dari jumlah kerusi DUN itu hari, secara kerusuhannya tak ada parti pun yang boleh menubuhkan kerajaan. Kerana jumlah kerusi adalah 41. UMNO Barisan Nasional cuma mampu memenangi 16 kerusi. Pakatan Harapan dapat 8 kerusi. Dan Perikatan Nasional cuma dapat 17 kerusi. Dari hari ini, setelah diadakan perbincangan, hati ke hati, saudara, akhirnya dipersetujui pembentukan kerajaan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Itulah suasananya, dan kita menantikan pengumuman daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang direstui untuk menubuhkan kerajaan. Siapakah barisan exco-nya? Saya melihat, saudara, artinya di Pahang dan juga di Perak terbentuk kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, saudara. Mudah-mudahan. Cuma banyak orang bertanya dengan saya, siapa orang 10 orang tu? Saya rasa eloklah saya sebutkan nama satu persatu. Banyak orang nak tahu sangat. Saya perlu menjelaskan sebab benda ni, the game is already over. Jadi mereka yang dikatakan menandatangani akuan bersumpah yang menyokong ini Tasimuddin untuk membentuk kerajaan dalam keadaan yang limbo tempoh hari, pertama-tama sekali adalah Datuk Seri Syamsuddin Hussein. Saya tak kata dia ketua, tapi itu dalam listnya. Termasuk juga Ahli Parlimen Air Hitam, Datuk Seri Wee Ka Siong. Begitu juga dengan Ahli Parlimen daripada Tanjung Piai, Datuk Seri Wee Jit Sing. Kita dah bagi dia menang 2 kali, 3 kali. Tiba-tiba dia juga bersetuju. Tambahan lagi, daripada Tapah, Datuk Seri M. Saravanan. Ini kadang-kadang MIC, MCA ni kadang-kadang bila saya bercakap ni orang marah dengan saya. Tapi sebenarnya itulah realitinya. Macam tak sedarkan diri. UMNO Barisan Nasional berempas pulas memenangkan mereka. Tapi mereka kadang-kadang bila nak buat keputusan, ikut kata hati. Patutnya berbaliklah kepada apa kenyataan daripada Presiden ataupun pengurusi Barisan Nasional. Begitu juga saya dipahamkan bahawa Ahli Parlimen daripada Jelebu, Datuk Seri Jalaluddin. Secara itu memang saya duga dulu. Begitu juga Ahli Parlimen dari Lipis, sahabat saya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Saya pun terkejut, namanya ada di situ. Begitu juga ahli yang baru, itu yang buat saya marah tu, baru dipilih. Selama ni tak merasa pun, beliau merupakan seorang peguam. Dia baru dipilih sebagai ahli parlimen di Kuala Pilah. Bagi saya, orang mengatakan pengkhianat apa semua, saya tak mau mengatakan mereka pengkhianat. Tetapi bagi saya, keadaan begitulah keadaannya. Iaitu Datuk Adnan Abu Hassan. Beliau adalah ahli Dewan Undangan Negeri. Kawasan di Kuala Pilah. Di Tampin, Datuk Izzah Mak Isa, juga ahli baru. Dan kawasan Persiangan, Datuk Atul Yusuf Kurup sebagai timbalan Presiden PBRS. Jadi bagi saya nak marah, macam mana tak payah nak marah lah. Jangan cuba nak membuatkan saya supaya menyarankan orang ni disingkirkan sebagainya. Tidak. Kita harus berlapang dada, suasana begini. Secara tak semestinya. Mungkin waktu itu mereka juga keliru. Dikelirukan oleh orang. Saya tak tahulah, saudara. Jadi memang betul, saudara, banyak permintaan yang minta agar dikhianatkan. Saudara, ya, saudara, Selangor mendahului Johor Darul Takzim 1-0. Setakat baru lepas gol. Nampaknya, saudara, saat ini saya cubalah melaporkan bahawa Johor Darul Takzim 0 dan Selangor 1. Saat ini, saudara, belum tahu bola itu bulat. Permainan masih berjalan, saudara. Jangan jadi macam pilihan raya, semua tak boleh bentuk kerajaan. Jadi, bagi saya, banyak teman-teman minta supaya orang macam ni disingkirkan sebagainya. Terpulangkanlah pada pimpinan. Cuma yang saya melihat, apabila naib Presiden MIC begitu lantang minta supaya Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi berundur dan sebagainya dalam kiriman kononnya atas sifatnya moral. Moral apa yang beliau katakan? Dan dalam masa terdekat, beliau akan menghadapi pilihan raya di kawasan Padang Serai.
Saudara, kalau itu sikapnya, bagaimana kalau kita ahli UMNO buat tak tahu je? Apakah beliau akan menempa kekalahan? Saya kalau ikut perangai diorang begini, bagi saya tak apalah. Eloklah UMNO lebih menumpukan untuk menghadapi pilihan raya di Tioman. Sebab bagi saya lah, keadaannya kadang-kadang mereka ni tak pernah berterima kasih. Jadi, sebenarnya saudara, jentera-jentera pilihan raya kita masih lagi penat. Tapi diorang yang bertanding tu boleh melontarkan apa kata saja. Saya mendengar kiriman ataupun pesanan ringkas yang minta Presiden kita berundur. Bagaimana dengan Presiden anda, MIC? Kalah, tergolek dok. Paling tidak pun, Presiden UMNO dia menang. Tapi nak suruh dia berhenti pasal apa? Itu keadaannya. Dalam keadaan begini, saya kadang-kadang saya merasakan inilah bibit-bibit yang diperlihatkan. Saya. Dan pagi tadi, semua orang dapat tengok dalam makan tengah hari. Sudah tular di media sosial. Itu yang saya katakan. Pahat masih berbunyi. Tiba-tiba saja Tan Sri Anwar Musa dan kumpulan-kumpulan, termasuklah Datuk Ismail Sabri, bertemu dengan Louis Kasyong pun ada di situ, di sebuah restoran, di Kelab Golf Tropicana. Memanglah tempat mewah. Saya orang kaya-kaya, orang kayangan. Kita ni kalau berjumpa pun kedai kopi. Saudara, Jarum PTI. Masa nak berkempen dah habis. Now time to work. Benar, saudara? Letih orang bawahan ni. Merah peluh. Mereka di atas masih lagi memeta macam-macam. Itu yang buat saya marah, saudara. Tambah-tambah lagi, walaupun pertemuan tersebut dinafikan oleh Datuk Ismail Sabri, dia kata tak ada apa-apa, makan-makan saja, sembang-sembang biasa saja. Tapi beberapa pemimpin yang hadir di situ memujud persepsi apakah ada langkah Tropicana pula. Itu saya katakan bahawa rumah dah siap, pahat masih berbunyi. Masih lagi nak suruh Presiden UMNO letak jawatan. Saya dengar benda begitu, mereka bercakap soal moral lah. Moral apa? Kalau yang bercakap itu, Datuk Ismail Sabri, dia kata Presiden UMNO mestilah bermoral untuk meletakkan jawatan. Dia sendiri perlu memikul moral ini dan kena letak jawatan juga. Sebab dia sebagai Perdana Menteri yang kalah. Jangan bila Datuk Zahid meletak jawatan, satu-satu antara Johor Darul Takzin sudah pun membalas. Sebab itu saya kata saya, bola itu bulat. Jadi saudara Mak Rajab Badarudin, betul, Presiden MIC dan MCA perlu letak jawatan. Ya, saudara Azizul, Johor Darul Takzim 1, Selangor 1. Sebab itu saya katakan, jangan kita buat keputusan lagi, sabar dulu. Dan berbalik kepada suasana hari inilah, saya kata kalau mereka bercakap soal moral, yang perlu meletak jawatan mantan Perdana Menteri. Apakah kerana beliau tak jadi Perdana Menteri, dah mula nak marah? Saya khawatir akhirnya nanti bila dah berlaku perebutan dalam UMNO mewujudkan keadaan yang tidak stabil balik. Saudara, ini keadaannya. Malahan lagi saya tengok kerana alasan moral lah. Saya kata alasan moral apa? Alasan moral apa Datuk Ismail Sabri minta Datuk Zahid supaya ini menarik diri sebagai Presiden Parti? Kalau nak tuntut moral, saya nak bagi tahu sekarang, moral apa yang anda ada apabila anda menandatangani perjanjian dengan Tan Sri Muhyiddin di luar pengetahuan Majlis Tinggi UMNO. What moral you are talking? Waktu bila UMNO ahli akar umbi minta diadakan pilihan raya lebih awal lagi, seusai pilihan raya negeri Johor, anda melengah-lengahkan selama 7 bulan. Akhirnya kita kalah. Moral apa? Saya tak mau meletakkan ini kesalahan pada anda, tetapi rakyat merasakan begitu. Malahan wajah anda terpampang di seluruh Melaya. Termasuk di Sabah pun ada gambarnya. Sejauh mana anda menang. Jadi jangan wujudkan suasana yang membuatkan saya marah. Saya cuba nak bercakap dengan tenang. Sebab saya menghormati anda sebagai pemimpin. Saya katakan anda ada jasa sebagai Perdana Menteri. Tetapi bila anda mewujudkan persepsi yang sebegini, tentulah mengundang amarah ahli UMNO. Apakah anda pula nak menentang, nak jadi calon Presiden Parti? Saya rasa kalau anda yang memimpin UMNO, rasanya wuyup ke laut semua. Semua ke laut. Jangan lupa benda begitu. Kita bukan Allah. Segala-gala tentuan Allah. Itu kalau nak ungkitlah saudara. Jangan nanti bila dah kalah, semua orang salah. Saya dah cakap, semalam saya katakan, kemarin saya katakan, bila kalah, Datuk Seri Zahid harus memikul tanggungjawab. Bila menang, apa imbalan beliau dapat waktu kemenangan di Melaka?
Apa habuan beliau dapat apabila kemenangan besar berlaku di Johor. Tiba-tiba Menteri Besar Johor suruh letak jawatan. Tanpa sentuhan Datuk Seri Zahid, belum pasti lagi Johor dapat kita tawan. Yang sebegitu besar. Datuk On. Jangan buat saya marah. Jangan keluar kenyataan. Sepatutnya sekarang ni, santuni rakyat. Itu sepanting penting. Dan saya lihat, Tan Sri Anwar Musa pula ni satu hal lagi. Anda bukan lagi ahli parlimen. Menyebut keluar kenyataan itu dan ini buat apa? Jangan. Saya cakap, nanti anda meminta-minta, ada yang terjadi nanti. Saya yakin. Tuduhan daripada SPRM masih terbuka. Bagaimana kalau SPRM membuka semula perbicaraan? Apakah anda akan jadi calon kelasa mahkamah? Bagi anda yang meminta-minta nanti, tunggulah. Jangan main-main dengan suasana hari ini. Saya melihat, kalau ikut kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata dia tak akan tolerate sesuatu yang melanggar undang-undang, dia akan tangani. Jadi ini keadaan secara, bagi saya haraplah Tan Sri Anwar Musa berhentilah dia bercakap buat kenyataan. Anda cuma ketua bahagian keterih sahaja. Jangan lupa, semalam saja 100 orang ahli Perikatan Nasional berdiri mengadakan demonstrasi di Masjid Al-Fatah di Kubang Krian. Mereka menuntut supaya SPRM menyiasat bagaimana keluarganya mendapat kekayaan sejak beliau menjadi menteri. Ini bagi saya dah mulalah miang. Apakah kerana keadaan tersebut mula nak mewujudkan suasana supaya anda dilihat penting. Anda dah tak penting, bukan lagi ahli parlimen. Jagalah sebagai ketua bahagian saja. Jadi sebab itu saya kata tak payah keluar kenyataan yang mengeluhkan rakyat. Dan hari ini pula timbul. Ini masalah orang kita ni. Timbul isu timbalan Perdana Menteri. Saya nak bagi tahu saudara, kita ni orang kalah. UMNO parti kalah. Yang menang parti Pakatan Harapan. Kita hanya turut menerima saranan daripada istana agar kita menyokong pembentukan kerajaan yang dianggap sebagai kerajaan unity government. Satu pembaruan dalam politik. Sepatutnya tak payah nak bercakap mesti UMNO dapat itu, dapat ini. Kita kalah. Saya nak bagi penjelasan, kita sedar diri. Biarlah Datuk Seri Anwar Ibrahim menangani derita rakyat. Kerana beliau menyatakan kerajaan beliau adalah kerajaan yang akan menangani derita rakyat. Yang kita sibuk-sibuk membuat senarai kononnya. Inilah calon timbalan Perdana Menteri. Ada orang kata Datuk Seri Zahid. Ada orang kata Pini Tok Mak Isah. Ada pula kata Pini Tan Sri Muhyiddin. Ada yang kata ini Datuk Ismail Sabri. Bagi saya, setulus hati, calon terbaik, kalau, itu pun kalau, sebenarnya jawatan ini tak ada dalam perlembagaan. Seandainya Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu mewujudkan jawatan timbalan Perdana Menteri, sewajarnya bagi pada Datuk Seri Zahid. Habis cerita. Tadi ada teman-teman daripada Pakatan Harapan, daripada Parti Keadilan menghubungi saya. Bagaimana kalau Datuk Seri Zahid dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri? Saya kata sewajarnya. Bagaimana dengan kes beliau di mahkamah? Saya katakan, Lim Guan Eng dulu pun berderet tuduhan Dr. Mahathir lantik dia sebagai Menteri Kewangan. Kena ingat saya, no one is guilty unless proven by the court. Hanya mahkamah membuktikan seorang itu bersalah ataupun tidak. Seandainya Datuk Seri Zahid bersalah, tentulah beliau tidak dibenarkan bertanding dalam pilihan lepas. Jadi kalau undang-undang membolehkan, apa jadi masalahnya? Apakah kerana seorang itu dituduh, maka dia kehilangan segala hak, segala peluang untuk jadi timbalan Perdana Menteri? Saya beri jawapan pada teman-teman saya dari Parti Keadilan. Dan mereka memang bimbang. Saya beritahu juga, kedudukan Parti Keadilan dalam keadaan hari ini, meskipun dah dapat lebih kurang 134 sokongan dan sebagainya, itu bukan jaminan selamat. Kalau sesuatu berlaku pada UMNO, kalau ada pula orang lain yang memimpin UMNO, mereka akan menjual UMNO ni pada orang lain nanti, berlaku pula lagi lah langkah itu dan langkah ini. Mewujudkan kestabilan. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim mengharapkan kerajaan derita rakyat ini, saudara, mau distabilkan, lantiklah Datuk Seri Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri. Jangan risau. Orang UMNO ni satu je perangainya, saudara. Sebelum dapat jawatan, bagai nak gak lah, orang tak setuju dan orang ni tak setuju. Tapi dah diumumkan sebagai timbalan Perdana Menteri, dah angkat sumpah. Lihatlah sekarang.
Mula ucapan, bertalu-talu ucapan tahniah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita sahabat, kita itu, kita ini. Itu perangainya. Sebab macam saya katakan semalam, bila ada gula, berkerumunlah semut-semut. Semut merah, semut putih, semut hitam, semut mayat pun ada, berkerumun saudara. Ni saya cakap terus terang. Tapi masalahnya, dia orang muka tak malu. Saya yakin saudara, seandainya Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri, bersepahlah pula semua pengumuman beliau. Ini perangai manusia ni. Dan sepatutnya sekarang ni kita beri ketenangan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membentuk kabinetnya. Jangan diganggu. Kalau beliau merasakan perlu ada di kalangan pemimpin-pemimpin daripada UMNO untuk dilantik, berada dalam kabinetnya, biarlah. Sebab kabinet ini, saudara, bukan saya cakap terus terang saudara, bukan benda yang mudah. Saya dah cakap, banyak kali saya berkata, tiap-tiap malam saya dah cakap, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai lampu Aladin. Saudara Rosli Tahir, banyak senarai menteri yang sengaja dibuat untuk membuat kabinet yang lemah. Benar saudara. Saya nak bagi tahu, kerajaan derita rakyat ini mempunyai tugas dan tanggungjawab yang cukup besar. Datuk Seri Anwar Ibrahim memikul tanggungjawab cukup besar apabila beliau diletakkan sebagai Perdana Menteri. Kerana dia tidak mempunyai lampu ajaib. Tidak ada lampu Aladin. Hari ini harga barang makanan masih mahal. Ekonomi masih lagi in the limbo. Walaupun kita lihat pasaran saham semalam adalah sedikit bernapas. Tapi tak tahu lagi. Kemudian wang ringgit kita ni belum lagi diparas yang benar-benar mantap. Pekerjaan masih lagi belum ada. Harga-harga barangan masih lagi mencanak. Dan pasaran ekonomi kita belum lagi dalam keadaan yang stabil. Jadi, selalu kari, semut mayat. Ya. Jadi dalam keadaan begitu, Saudara Syah Mazan malah duk tunggu Israel call dia. Tak ada pun. Dulu dia orang kata dia ejen Yahudi. Itulah saya katakan sekarang, saudara. Mereka selalu, sebelum jadi apa-apa, tuduh macam-macam. Sekarang macam mana? Hanya orang Perak kena termonyeh-monyeh. Saya tidak mahu memadankan muka anda. Tidak. Saya selalu meletakkan kepentingan rakyat. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim berjanji bahawa beliau akan menangani derita rakyat. Jadi sama-sama kita tunggulah. Nak cuti, dia dah bagi cuti. Sekarang ni kita ada cuti panjang ni. Mulai hari Sabtu, Ahad, Isnin cuti lagi, saudara. Dan sepatutnya tak ada cuti. Tapi sebab tuntutan ramai, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun setuju, maka diumumkan pada hari Isnin cuti umum. Jadi sepatutnya mulai hari Isnin, hari Selasa, perlulah menggorak langkah. Baik, saudara. Ada orang bercakap tentang pembentukan kabinet. Saya nak bagi tahu, saudara. Berilah absolute power to Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri membentuk kabinetnya. Dan beliau berjanji bahawa kabinet kali ini tak besar. Tak ramai mana pun. Saya ingat mungkin, besar kemungkinan sekadar dalam 20 kementerian saja. Mungkin ada Timbalan Menteri pun tak ramai mana. Jadi, jawatan sedikit. Dan paling penting, gaji menteri-menteri kabinet kali ini dikurangkan. Kerana sebagai Perdana Menteri pun dia tidak mengambil gaji. Itu janji beliau. Sama-sama kita tengok nanti. Kalau tidak nanti bergeduduk kita balun saudara. Yang kita harapkan agar kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim menangani derita rakyat. Saudara Mahdi Muhammad bertanya dengan saya apakah saya setuju kalau Datuk Zahid letak jawatan. Saya nak tanya kenapa? Apa perlunya Datuk Zahid meletak jawatan? Seandainya beliau meletak jawatan, maka bertegudup lagi, bergaduh dalam UMNO. Masih lagi tidak stabil. Kalau UMNO tidak stabil, parti yang begitu menjadi tulang belakang dalam menyokong kerajaan unity government ini bersama dengan Pakatan Harapan akan goyang. Ya, orang yang mantap untuk mentadbir dan mengembalikan semula UMNO, memulihkan UMNO Datuk Seri Zahid. Jadi bagi saya apa salahnya kalau nak katakan kena kalah beliau letak jawatan, semua kena letak jawatan. Macam saya beritahu lah, Tok Mat Hassan kena letak jawatan, Datuk Ismail Sabri kena letak jawatan. Begitu juga pimpinan lain. Dia nak cari siapa pula nak memimpin. Itu keadaannya.
Jadi sebab sekarang ni saya setuju Hafiz Habisha janganlah masalah UMNO ni dihimpun sekali ke bahu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya bersetuju. Kita ni sepatutnya adalah tonggak. Kita membantu beliau. Jadi saudara Roza, ambillah gaji tapi tak penuh lah. Betul, saya setuju. Sebab ini kerajaan derita rakyat. Roza, saya bersetuju dengan anda. Soal Datuk Seri Zahid Hamidi ni, saya dah bagi tahu Lim Guat Eng berderit dia punya charge. Boleh dilantik sebagai menteri kewangan lagi, saudara. Saudara Zam Nizam puji melambung. Harap yang bawah-bawah ni jangan taksub kepada pemimpin. Benar. Masalah yang saya lihat sejak dulu lagi saya katakan, yang menimbulkan masalah kebencian rakyat adalah pemimpin atasan. Hari ni saudara, saya cakap terus terang, orang di atas tu mereka masih punya kewangan. Masih senang lenang orang kayangan. Tetapi yang di bawah macam mana? Yang bertungkus lumus supaya memenangkan calon-calon. Apakah mereka dapat imbalan? Mereka balik pada yang asal. Macam saya katakan semalam, kemarin, saya terkesima tengok ada ahli-ahli UMNO gulung balik bendera UMNO, dilipat semula, dicium. Kerana kasih dan sayang, ini ahli akar umbi.